Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya lagi di live di Facebook saya, Izwan Mazlan. Okey, hari ni kita nak sembang-sembang sikit. Kita sembang-sembang orang tu main kita ngeteh-ngeteh. Okey, bersama dengan doktor saya iaitu Dr. Nur Rehan. Beliau mempunyai klinik di Mutiara ini iaitu Poliklinik Nur Hidayah, Mutiara ini Skudai. So, hari ni saya akan tanyakan beliau dalam beberapa soalan berkenaan dengan imun sistem badan kita. Di sini kita tahu imun sistem badan memang sangat penting, lagi-lagi dengan waktu yang sekarang ni lah. So pencerahan dia nanti, kalau suruh saya buat pencerahan memang tak habis. Jadi saya akan pass kepada doktor saya. Sambil tu, okey, boleh tunjuk gambar? Okey, ini ada doktor saya. Okey doktor, boleh kenalkan diri doktor? Okey, saya Dr. Rehan dari Poliklinik Nur Hidayah, Skudai, Johor Bahru. Okey, okey doktor, sekarang ni masalah sekarang ni memang yang kita tahu sini masalah pandemik lah. Okey, masalah pandemik. Jadi bila masalah pandemik ni and then dah viral pasal yalah orang ramai kena. So dari segi faktor tersebut mungkin sebab dia orang tak jaga langkah-langkah. Salah satunya mungkin hand washing tak betul ke, ataupun dari segi pakai face mask tak ni and then tak jaga apa? Jarak antara person. And then yang itu memang dia orang dah buat. Cuma yang dia orang banyak miss ni pasal knowledge ataupun pengetahuan tentang imun sistem badan. Jadi berkaitan dengan imun sistem badan, boleh saya tahu doktor boleh terangkan sikit tak dekat mana imun sistem badan kita? Okey, saya pun sebenarnya dah banyak orang tanya. So setiap hari saya akan share dengan pesakit saya lah. Sebenarnya sistem imun ni 80% terletak di usus kita sebenarnya. Kebanyakan orang mungkin terlepas pandang, tak ambil tahu, okey. Kebanyakan budak-budak kecil yang baru lahir 2 bulan, 3 bulan dah kena demam, dah kena sesama sebab imun sistem dia tak bagus. Okay? So imun sistem kita sebenarnya terletak kepada di dalam kita punya usus kita. Terletak dekat usus kita. Okey. Okey, macam doktor cakap tadi, kita punya sistem imun badan memang dekat kita punya usus lah, dekat perut lah. So soalan kedua saya, macam mana doktor kita nak tingkatkan imun sistem badan kita? Adakah kita perlu jaga dari segi pemakanan ke? Kan, betul ada setengah makanan yang boleh menyumbang ke arah peningkatan antibody dalam badan kita ataupun imun sistem badan kita. Okey, actually untuk imun sistem kita perlukan beberapa pemakanan. Yang penting adalah pemakanan sebab kalau kita dah dilahirkan daripada kecil lagi, sebenarnya dah bilion-bilion good bacteria yang ada dalam kita punya usus, tapi disebabkan oleh kita punya pemakanan tak bagus, kita sakit, kita ada jangkitan kuman, okey, kita makan banyak ubat, jadi all these good bacteria mati. Okey, jadi makanan yang penting untuk good bacteria atau kita panggil probiotik. So kita perlukan probiotik untuk kesihatan sistem imun kita. Kita perlukan prebiotik untuk kesihatan kita juga, dan juga dalam bentuk vitamin. Vitamin yang penting adalah vitamin A, vitamin C, vitamin B. Kita perlukan vitamin, especially vitamin larut lemak, kita panggil ADEK lah. Okay? Vitamin yang larut air seperti vitamin B dan juga vitamin C. Dan juga tak ketinggalan, kita perlukan juga mineral. Mineral yang penting untuk sistem imun adalah zinc, selenium dan juga magnesium. Okay. So you nak I elaborate? Boleh. Okay. So kalau dari segi pemakanan tu, contoh pemakanan yang kita boleh dapat. Okey, contoh macam probiotik yang kita semua mungkin kita pun tak perasan. Kita secara tradisionalnya negara kita ni kaya dengan makanan yang probiotik. Apa itu probiotik yang kita ada adalah seperti budu, tempoyak, cincalok, okey. Jadi semua ni adalah probiotik. Tetapi makanan ni sebenarnya kalau dia banyak garam, tinggi garam, so kita tak boleh amalkan setiap hari. Jadi pada saya, kalau untuk amalan seharian, kita kena ambil probiotik lah. Jadi saya biasanya mengamalkan probiotik daripada produk Isana lah. Sebab dia mempunyai 2 good bacteria, iaitu Lactobacillus rhamnosus LGG dengan Bifidobacterium animalis lactis BB12. Okey, sebab dia tahan lama dan dia tahan keadaan yang berasid. Okey, kesannya sangat bagus lah. So mengikut doktor memang probiotik yang doktor cakap ni, yang 2 jenis ni memang
bagus dan memang high quality untuk badan kita lah. Ya, Untuk sos kita. ya. Sebab dia satu, sebab dia stable. Dia sangat stable. Kita boleh bawa pergi mana-mana yang tak payah masuk freezer. Okay, ada setengah tu kita boleh simpan. So bila kita ubah dia punya suhu, dia boleh mati. Tapi yang ni kita boleh bawa dalam handbag, mana-mana kita pergi travel. Okay? Dan dia sangat ringan. Lepas tu kesan dia sebab dia tahan kepada asid yang sangat tinggi. So dia boleh duduk dalam usus kita dengan baik. So dalam berapa lama tu duduk dalam kita punya usus tu? Lebih kurang I rasa 2 hari lah, 48 jam. Okey. Okey. So lagi satu, bila kita ambil probiotik, kita perlukan satu lagi is actually prebiotik. Prebiotik ni adalah makanan kepada probiotik. Okay. So prebiotik yang biasa kita dengar adalah macam Almana, Arabic gum, itu yang larut air. Dan probiotik yang larut lemak macam yang fiber is seperti macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, dalam masa PKP ni sebenarnya memang kita digalakkan untuk makan sayur lebih. Tapi masalahnya nak cari sayur yang segar tu susah, nak cari buah-buahan pun susah sebenarnya. So di samping tu juga saya memang mengamalkan kita punya probiotik. Okey, saya ambil probiotik daripada Usana sebab probiotik ni dia memang mengandungi Arabic gum dalam ni. Arabic gum. Yes. So dia adalah satu probiotik yang mengandungi dua-dua. Probiotik yang larut air dengan probiotik yang tak larut air, dan dia sangat bagus untuk kita punya pemakanan, dan dia juga adalah sumber makanan kepada kita punya prebiotik. Jadi prebiotik kita akan lebih subur dan lebih tahan lama lah. Okay. So macam doktor dia bagi tahu saya lah pasal bagian tengah vitamin. So macam vitamin doktor sebut ada vitamin larut lemak, A, D, E, K dan vitamin B dan C. So dari segi kita sendiri tahu memang dari segi makanan-makanan yang berwarna kita boleh dapat benda tu semula. Cuma sekarang kita kuatiri sebab makanan sekarang dah yalah orang nak keluar pun tak sempat ataupun dah tak kekangan dengan masa PKP. And then yang kedua sebab semua dah kita sini tahu baja-baja pun dah chemical, jadi buah tu memang dah tak subur. So dari segi cadangan doktor untuk dalam kira dari benda yang mudah lah, macam mana kita nak dapatkan vitamin-vitamin yang doktor cakap, and then apa jenis vitamin yang doktor suggestkan? Yang biasa memang kita tahu kalau daripada makanan yang macam vitamin A kita boleh dapat daripada tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang berwarna-warni, carrot, buah apa lagi, buah-buahan lah. Tapi macam ADEK pun kan, tapi kadang-kadang tu susah dapat begitu kan. Jadi saya biasanya saya akan cadangkan kepada pesakit saya supaya mengambil dua vitamin lah. Kita panggil vitamin ni adalah Essential. Dia menggunakan teknologi terkini iaitu Intelligent Technology, di mana dia berfungsi dengan memberi nutrition kepada badan kita. Lepas tu dia membantu membaik pulih sel-sel kita, dan juga dia membantu memberi protection atau perlindungan kepada badan kita. Sebab dalam ni semua dah lengkap. Okey, satu lagi, beside vitamin, kita perlu juga mineral. Mineral yang penting untuk immune system adalah zinc, selenium dan magnesium. Semua dah terlengkap dalam kita punya Essential ni. Dan dia punya kandungan tu pun sesuai dengan setiap sel badan kita. Jadi sekarang ni doktor tengah viral pasal vitamin C ni doktor. So apa pandangan ataupun hujahan apa doktor? Pendapat doktor? Okey, sebab vitamin C ni satu vitamin yang kalau kita biasa makan, macam kita makan sayur pun, tengok cara penyediaan sayur. Okey, memang vitamin C tinggi dalam sayur-sayuran dan buah-buahan yang warna hijau. So, kadang-kadang orang ni dia masak sayur, dia potong dulu baru dibasuh. So dia basuh berlebihan. So dengan cara tu vitamin C sebenarnya dia larut air. So dia tak stable, dia senang hilang macam tu je. Okey. Dan lagi satu kalau macam kebanyakan vitamin C kita dapat kat luar, dia bukan mineral vitamin C. Tapi yang biasa yang I menggunakan vitamin C yang daripada Usana juga, sebab dia adalah mineral vitamin C, di mana dia tidak ada asid. So dia sangat sesuai untuk orang yang mengalami gastrik. Lepas tu dia menghasilkan ascorbat. Okey, dia asid ascorbate, kita dah buat asid jadi ascorbat. So this ascorbat dia akan bergabung dengan kalsium, magnesium, potasium dan juga zinc.
Ini memberi vitamin C kita lebih stable dalam badan kita, lebih kurang 3 hari dia duduk dalam badan kita. So tidak balas dan kesan dia sangatlah bagus. Dan kita punya sebiji vitamin C kita mengandungi 600 mg vitamin C, which is badan kita cuma satu masa dia cuma menyerap 600 mg atau 500 ke 600 sahaja. Jadi tak guna kita nak ambil vitamin C yang 1500, 1000 sebab yang selebihnya akan dibuang. So kita punya vitamin C almost 100% diserap dalam badan kita dan kesan dia sangat bagus sebab vitamin C kita bukan sahaja dia memang meningkatkan kita punya immune system, tetapi dia juga boleh membentuk collagen. Wah. Kita boleh membentuk collagen sendiri dalam badan kita untuk kita punya kulit, kesihatan kulit, dan juga dia membantu kita punya joint juga. Sendi kita. Sendi. Ya. Yeah. Okay, so doktor, macam doktor cakap tadi, memang vitamin C memang kadar untuk setiap satu sajian 500 hingga ke 600 mg lah. Jadi badan kita akan diserap 100% diserap oleh badan kita. Yes. Setiap sajian maknanya setiap satu tablet lah. Yes. Kalau satu hari makan 2 biji, pagi sebiji tu maknanya 600 mg. Yes. Dan malam pun 600 mg. Yeah. So kalau macam berkaitan dengan vitamin yang 1000 mg tu, kalau mereka ambil, so doktor kata tadi lebihan tu badan tak akan diserap. Jadi dia akan dibuang. So dibuang dekat mana tu? Dia akan dibuang ke buah pinggang. Oh. So memang sangat bahaya lah. Ya, kalau masa kita ambil berlebihan, dia akan dibuang buah pinggang. So buah pinggang kita akan bekerja berlebihan. So itu yang menyebabkan kenapa bahayanya kita mengambil suplemen yang tak betul. Jadi kita boleh cakap dia dah overdose vitamin C lah. Ya. Ada orang kan dia suka buat injection terus masuk ke dalam badan 1 gram. Tapi sebenarnya bukan semua akan diserap oleh badan. Okay, dia akan juga dibuang melalui buah pinggang. So sebab tu dia bahaya injection vitamin C. Okey. Nampaknya Dr. Nuraihan kita dah buat penjelasan yang simple, betul. Penjelasan yang simple dan senang untuk faham untuk semua hadam yang hadam dekat rumah. So kalau ada sebarang pertanyaan boleh buat dekat dekat saya punya komen. Okey, last huraian saya untuk doktor. Okey doktor mencadangkan tadi satu adalah probiotik dengan prebiotik adalah memang bagus untuk kita punya usus. And then doktor cadangkan set iaitu yang mengandungi semua vitamin dan satu lagi set mengandungi semua mineral yang doktor suggestkan untuk build immune system, and then dengan plus dengan vitamin C lah. Okay, so last question saya, kalau doktor suggestkan ni khususnya kepada siapa? Contoh macam kalau set yang semua ni untuk family ke, lagi prefer untuk family ke macam mana? Okey, bagi saya kalau macam ini memang sesuai untuk satu keluarga. Okey, sebab kalau macam dia ada budak kecil, less than yang tak boleh menelan, tak pandai lagi kunyah kan, so you boleh cadangkan probiotik untuk budak-budak kecil untuk probiotik lah. Kecil probiotik lah, sebab dia need a good probiotik untuk dia punya sistem penghazaman. Okey, lepas tu yang lain ni budak umur maybe 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas. Yang mana dia boleh consume tablet. So macam dalam satu family you mesti ada this product every day. Okay, dia bukan saja untuk sistem imun tapi dia untuk kesihatan keseluruhan badan. Jadi dengan yang ni ini pun actually prebiotic actually pun untuk adults lah, lebih kurang adults. Kalau budak-budak kita tak suggest lah, mungkin sebab usus dia belum boleh berfungsi dengan tu. So probiotic is enough. Probiotic is enough untuk budak-budak kecil. Okey, itulah sebahagian daripada yang boleh doktor saya kongsikan kepada anda semua. So untuk pengetahuan anda, memang doktor saya menggunakan produk USANA lah. So last kali, ni last doktor, memang janji soalan last kali. Kenapa doktor boleh jawab soalan ringkas sweet? Kenapa pilih USANA? That's all. Sebelum saya habiskan. Saya memilih USANA sebab produk dia adalah tip-top. Maksudnya produk dia memang kesannya sangat cepat. Dia adalah satu produk yang cellular nutrition. Dia adalah pharmaceutical grade. Jadi dia tidak menyebabkan toksik kepada kita punya organ. Itu saja. Okey, alhamdulillah.
sangat sweet kita pertemuan kita dengan doktor pada hari ini Okey, jadi saya tak boleh nak buat one live lama. InsyaAllah untuk next kali kalau ada rezeki boleh buat. Sebab apa, patient doktor dah sampai, baby dah nangis. Jadi hopefully daripada kita akan berjumpa lagi untuk live yang akan datang. Okey, saya harap apa yang info doktor kongsikan tadi harap berguna untuk anda semua lah. Alright, sehingga berjumpa lagi kita semua. Assalamualaikum.